Okey, maaf kelas. Terberhenti pula. Okey. Maksud konsep berdikari tadi, berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Okey, kita kena berusaha. Okey, tidak salah fakir ataupun miskin, tetapi yang salahnya apabila kita hanya duduk di rumah, tidak berusaha dan hanya menunggu bantuan daripada orang lain. Yang itu salah. Walaupun kita susah, kita kena usaha. Okey, contohnya bekerja sungguh-sungguh bagi mendapatkan rezeki. Macam ibu dan ayah awak. Okey, keluar pagi-pagi untuk bekerja. Tak kisah apa sahaja pekerjaan, tapi cari rezeki untuk menampung keluarga. Okey, seterusnya, spektrum ilmu. Para Nabi dan Rasul juga bekerja untuk menyara kehidupan. Okey, antaranya, Nabi dan Rasul ni antara umat yang insan pilihan Allah. Okey, Allah kurniakan berbagai ujian kepada mereka. Dan mereka bukannya Allah beri rezeki begitu sahaja. Mereka juga sama seperti manusia biasa yang perlu berusaha, bekerja. Contohnya petani Nabi Adam. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Musa ternak kambing. Nabi Daud tukang besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Muhammad SAW gembala kambing dan penyaga. Tengok, ini adalah Nabi dan Rasul, golongan yang mulia. Okey, tak sama dengan kita. Apatah lagi kita ni manusia biasa, yang hamba Allah biasa ni, yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, diberikan ujian seperti Rasulullah, Nabi-Nabi. Kita kena berusaha. Okey, itu berdikari. Berusaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Okey, konsep berdikari pertama, menggunakan potensi diri yang dikurniakan Allah seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Kita korek diri kita sendiri. Kita rasa, kalau tak pandai matematik, mungkin pandai benda lain. Tak pandai pendidikan, dari segi pendidikan, mungkin dari segi kemahiran. Okey, kita kenali potensi diri kita. Jangan hanya tahu duduk rumah, tak nak belajar, tak nak berusaha, langsung tak nak cari apa kelebihan ada pada diri sendiri. Okey, seterusnya, warna oranye. Membebaskan diri dari bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Duduk kat rumah semata-mata minta bantuan. Bila bantuan nak masuk ni? Bila lah orang nak kumpul duit untuk aku ni? Okey, orang yang memberi bantuan tu tak salah. Yang salah kita. Kalau kita malas berusaha. Allah benci mereka yang begini. Meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Okey, yakin pada diri. Orang lain boleh buat, aku pun boleh buat. Okey, kat sini bukan ditentukan, bukan kejayaan seorang bukan bergantung kepada kepandaian dia. Okey, keturunan harta dia bukan, tetapi kerana usaha kita. Berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri, masyarakat dan negara. Okey, berazam dengan hemah yang tinggi. Okey, yakin awak sekarang dah tingkatan 4, tahun depan SPM. Dengan COVID yang macam gini, awak kena berusaha lebih. Okey, berkali ganda sebab awak tak jumpa cikgu tak boleh jumpa awak. Okey, apa yang cikgu usahakan, awak pun kena terima dan awak kena usaha sendiri. Berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Ini bagi orang yang dah bekerja. Awak sebagai pelajar, tugas awak belajar. Okey, menyara kehidupan tu biar ayah dan ibu awak. Okey, ayah awak memang bekerja untuk ahli keluarga, untuk penuhi keperluan keluarga. Okey, tugas awak belajar. Jangan sibuk nak bekerja waktu COVID sini, sibuk nak bekerja. Okey, kalau bekerja sekalipun, tugasan sebagai pelajar jangan ditinggalkan. Okey, itu tanggungjawab utama. Okey, kelebihan berdikari. Orang yang berdikari dari segi agama menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Okey, Allah kata Allah lebih suka umat Islam yang kuat. Okey, yang qawi, yang kuat daripada umat Islam yang lemah. Okey, maksud umat Islam yang berjaya daripada umat Islam yang lemah. Ramai tertarik dengan ajaran Islam. Okey, contohnya sebagai umat-umat terdahulu. Okey, walaupun bukan sahaja beriman tetapi maju. Okey, Abdul Rahman bin Auf. Okey, bukan sahaja
iman yang kuat, tetapi hartawan. Okey, hartawan yang dermawan. Apa yang dia ada, dia berikan pada Islam. Dari segi ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Okey, usaha, berniaga, okey, masak makanan, tahu masak. Okey, jangan malu. Okey, jangan malu. Jangan sesekali malu. Kita mesti yakin, okey, usaha untuk dapat pendapatan yang diyakini halal. Sekarang ni, musim sekarang ni, semua orang sama. Semua orang berusaha. Jadi, kita kena kreatif, kena bijak, jangan malu, okey? Jangan mudah putus asa. Negara akan maju dengan ekonomi yang pesat membangun, terutamanya ekonomi umat Islam. Dari segi pendidikan, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran. Awak ni semualah bakal pelapis, okey, pelapis ilmuwan negara. Awak ni lah yang akan jadi pakar. Jadi kena usaha. Okey, walaupun kecil usaha tu, orang yang berjaya, orang yang pelajar ni, okey, 20% daripada apa yang guru sampaikan dan 80% daripada apa dia usaha. Buat latihan. Okey, baca sedia sebelum mula kelas dan seterusnya. Menjadi umat yang maju dan berjaya dalam semua bidang. Okey, ini yang kita nak. Kita nak berjaya dalam semua bidang. Bukan satu bidang saja. Inilah namanya fardu kifayah. Seseorang mahir dalam bidang pendidikan. Ada yang mahir dalam bidang perubatan. Okey, ada yang tak pandai pendidikan tapi maju dalam bidang macam-macam kemahiran yang lain. Okey, bahagian ketenteraan itu pun penting. Ini semua adalah fardu kifayah. Umat Islam perlu maju, umat Islam perlu usaha, okey, untuk membangunkan umat Islam. Kelebihan berdikari dalam kemasyarakatan memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan taraf kehidupan. Okey, masyarakat saling berusaha berlumba-lumba untuk maju, memajukan. Okey, misalnya masyarakat sekeliling tu, okey, ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang kaya. Kita kena jadi memberi motivasi lah untuk berusaha berjaya seperti orang lain. Masyarakat hidup aman damai. Kalau dah semua pemalas, semua harapkan bantuan daripada orang lain, macam mana kita nak maju? Okey, kalau semuanya sama-sama bekerja, sama-sama berusaha, okey, tak adalah timbulnya isu rompakan, curian, asak dengki. Okey, masyarakat hidup aman dan damai. Okey, amalan doa mohon keluasan rezeki. Okey, kita cuba baca. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan untukku dengan rezeki yang halal tanpa yang haram dan tidak bergantung kepada rezeki daripada sesiapa selainmu. Okey, kat situ kita doa. Kita tidak bergantung pada orang lain. Okey, susah. Okey, kalau bayangkan tiap bulan kita pergi minta pinjam dengan orang, mohon bantuan dengan orang, kan susah macam tu. Kalau kita ada hasil sendiri, ada sumber pendapatan sendiri, kita tak malu. Memang kita boleh meminta, tapi meminta hanya kepada Allah supaya Allah murahkan rezeki kita, bantu kita, permudahkan urusan kita. Okey. Pengajarannya pertama, okey, mesti ada perkataan sebagai umat Islam, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Okey, jangan memandang rendah pada orang misalnya yang berniaga tepi jalan. Okey, orang yang grab food. Okey, jangan pandang rendah. Yang penting halal. Bukannya meminta-minta. Bukan senang nak meminta-minta. Okey, walaupun RM1, kita nak minta dengan siapa? Kita malu. Okey, menghindari. Umat Islam hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang lain demi memelihara maruah diri. Itu adalah perkara yang memalukan. Kalau tiap-tiap bulan kita cari orang, kita nak pinjam. Okey, sana hutang, sini hutang. Macam mana kita nak bayar? Jadi, usaha untuk meningkatkan pendapatan, pendapatan diri sendiri. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
Okey. Sebagai seorang bapa, misalnya, bapa memang akan sentiasa berusaha untuk menambah pendapatan. Dah bekerja daripada pagi hingga petang, okey, kerja kat mana-mana, kemudian cari pula pendapatan yang lain. Ibu pula tolong. Okey, bapa sambung pula kerja, misalnya kerja Grab, okey, kerja Foodpanda, okey, dia cari pendapatan tambahan. Okey, ibu pula tolong berniaga makanan. Okey, itu adalah contoh orang yang berusaha. Jangan pandang rendah dan jangan menghina orang lain. Membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut kemampuan agar hidup dirahmati. Dalam Islam juga, konsep bantu-membantu ditekankan. Okey, kita kena bantu orang yang memerlukan. Okey, kita ni saling memerlukan dan saling perlu bantu-membantu. Tapi dalam masa yang sama, Islam suruh kita berusaha. Jangan jadi orang yang bergantung kepada orang lain semata-mata. Okey? Okey, awak boleh tengok nanti. Saya masukkan PDF ni dalam, nota ni dalam Telegram dan awak boleh tengok. Okey, ada sebarang masalah, boleh tanya cikgu. Hari ini kita belajar tentang kemuliaan berdikari. Apa yang dimaksudkan berdikari? Kena faham konsep berdikari. Okey, contoh berdikari macam mana? Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.